Nak buat tajuk apa video ni ah? Liverpool masih dihantui kekalahan di Bangkok. Macam tak nice kan? Man United sayurkan Liverpool. Uish. Man United kenduri burung panggang. Tak tahulah Mat. Oi. 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 Dah start video lah. Oh. Aku bukan gelak kat Liverpool. Aku gelak tengok ni sepatu Runen. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak review sikit perlawanan antara Manchester United dan juga Liverpool. Yang mana kita semua tahu Manchester United telah berjaya mengejutkan kita semua. Aku sebagai fan pun terkejut. Manchester United berjaya mengalahkan Liverpool 2-1 dalam game ni. So memang nice lah Mat selepas performa yang sangat hauk waktu lawan Brentford. Waktu lawan Brighton dimalukan dalam dua perlawanan pertama, Manchester United bangkit untuk menang dalam perlawanan ketiga. Manakala Liverpool gagal mencapai kemenangan dalam tiga perlawanan pertama mereka. Dan selepas kalah dengan Manchester United, Liverpool telah menjadi salah satu daripada 5 pasukan yang gagal menang dalam tiga perlawanan pembukaan EPL kali ni. So apa jadi dengan Liverpool ni? Mereka berjaya kutip 2 poin saja daripada 3 game. Manakala Manchester United berjaya mengutip 3 mata daripada 3 game. Di mana dalam game ni lah baru menang selepas dimalukan dalam 2 game pertama. Dan statistik telah membuktikan bahawa Liverpool ni gagal membuat shot on target dalam 2 perlawanan daripada 3 perlawanan pembukaan mereka. Aku rasa ada something lah masalah dekat Liverpool lah ni. Disebabkan mereka ni gagal. Bukan gagal nak score gol, nak buat shot on target pun tak dapat Mat. Hari tu lawan Fulham pun tak boleh buat shot on target. Ni lawan Manchester United pun sama, tak boleh buat shot on target. So kita nak tengok game dulu. Manchester United dalam game ni telah menunjukkan posisi sebenar untuk Harry Maguire, iaitu bench. Itulah posisi sebenar Harry Maguire di Manchester United, duduk dekat kursi tu diam. So Manchester United telah menurunkan barisan pertahanan mereka iaitu Lisandro Martinez, Rafael Varane, Diego Dalot dan juga Tyrell Malacia. Ui, Diego Dalot dalam game ni lah. Aku rasa dia tengok video aku lah. Han tengok video aku lah Dalot. Han faham bahasa Melayu noh. So Dalot dalam game ni improve banyak amat. Bila kawan tu baik kita puji lah kan. Bila kawan tu teruk kita maki lah macam biasa. Dan barisan midfield Manchester United masih lagi dibarisi oleh McTominay dan juga Eriksen. Dan aku rasa ni last game kot McTominay pegang midfield tu. Sebab lepas ni Casemiro pegang kat situ lah. Dan attacking midfielder Manchester United adalah Bruno Fernandes. Wing kanan dan juga kiri adalah Sancho dan juga Elanga. Dan striker adalah Marcus Rashford. Dan aku sebagai fan Manchester United pun agak terkejut lah pasal Cristiano Ronaldo tak dimasukkan dalam game ni. Dan Liverpool pun masih menurunkan barisan pemain sama juga. Liverpool turun tanpa kelibat Darwin Núñez yang dikenakan pergantungan perlawanan 3 perlawanan. Tapi mereka still ada Salah, mereka still ada Diaz dan juga Firmino. Midfielder Liverpool ni banyak injured, seperti Thiago pun injured kan. Aku rasa rugi jugalah. Tapi mereka masukkan midfielder yang masih lagi berkualiti, seperti Jordan Henderson, Harvey Elliott dan juga James Milner. Barisan pertahanan dibarisi oleh Van Dijk dan juga Joe Gomez. Arnold dan juga Robertson bermain sebagai right back dan juga left back. Alisson sebagai keeper lah. So bila masuk saja dalam game kan, kita dapat nampak dua-dua tim main dengan berhati-hati. Manchester United cuba control game dan Liverpool pun cuba adapt dengan pressing Manchester United. Boleh dikatakan dua-dua tim ni main secara play safe lah. Mereka tak berani nak betul-betul attack sebab takut kena counter attack balik. Sebab macam kita tahu Liverpool dan juga Manchester United ni, walaupun Manchester United dalam 2 game lepas mereka ni agak teruk sikit, tapi Manchester United macam kita tahu mereka ni memang bagus daripada segi counter attack kalau tim tu main highline. So itulah disebabkan Manchester United dan juga Liverpool mereka main play safe dalam game ni. Tapi kita dapat nampak lah Manchester United dan juga Liverpool, antara dua-dua tim ni MU kuasa mereka settle down dulu. Dan MU dalam game ni mereka tak pressing tinggi sangat pun. Mereka just jaga passing lane saja dan cover one on one defending. Maksudnya mereka ni akan ambil seorang player untuk jaga. Mereka akan tutup passing lane dekat situ, membuatkan player-player Liverpool ni agak susah lah dalam game ni. Dan hampir-hampir saja Anthony Elanga berjaya skor. Tapi disebabkan terkena tiang, aku rasa kalau gol awal tu kan lagi syok amat. Tapi buat macam mana kan tak gol. Bak kata Fakri Sarani, kalau bola tak masuk juga, betul tak? Berapa kali aku turun Fakri Sarani. Fakri, sorry lah kalau untuk video aku. Dan start Manchester United dapat tempo permainan. Mereka ni banyak attack. Lagi-lagi di bahagian Arnold tu aku tengok, banyak kali memang aku rasa walaupun dia ni bagus daripada segi attacking kan, tapi Arnold ni memang dah jadi target dah Mat. Lawan tim mana-mana pun, tim mana-mana mereka akan target bagi Arnold tu. Aku rasa mungkin lah lambat lawan Klopp akan gantikan juga Arnold dekat situ. Sebab tak kira lah attacking hang antara mana kan, tapi position hang sebagai right back Mat. Mungkin kalau dia tak nak gantikan Arnold dekat situ, dia akan ubah posisi Arnold untuk main kat lebih atas. Sebab ambil lah kawan tu main right back, dia ni mestilah bagus daripada segi defensif juga. Defensif dia agak teruk Mat dalam game ni. Anthony Elanga yang tak selalu main pun boleh makan dia. Dan akhirnya minit ke-16 Jadon Sancho berjaya menjadikan gol. Dalam game ni memang tenang dia Mat. Setiap sentuhan yang dilakukan oleh Jadon Sancho memang tenang, kita dapat nampak tenang. Dan kita dapat nampak Dalot dengan McTominay dalam game ni memang bagi fully support dekat Jadon Sancho, membuatkan Jadon Sancho ni mudah untuk buat gerakan-gerakan.
Dan akhirnya dia berjaya score gol. Hui, memang mantap mat. Dia kira tenang gila dalam game ni. Buat face shot sampai Milner terkena, Alisson pun terkena lala kali. Pasti macam tu je dalam gol. So bila Manchester United leading 1-0 ni kan, aku dah nampak confident lah dekat player-player Manchester United. Setiap player Manchester United dalam game ni tak terkecuali siapa-siapa, Lisandro Martinez ke, Varane ke, De Gea ke, Dalot sekalipun, bila mereka dapat bola, mereka takkan sia-siakan setiap bola yang mereka sentuh. Maksudnya sebelum mereka nak passing ke, mereka nak buat gerakan ke, mereka akan fikir betul-betul dulu. Kali ni baru guna otak mat. Otak tu selalu tak function sangat 2 game sebelum ni. Kali ni mereka guna betul-betul. Tapi tu lah, Manchester United banyak juga lost possession disebabkan passing-passing yang agak tak jadi. Dan macam kita tahu lah, Liverpool punya pressing pun agak tinggi. Liverpool dalam game ni, mereka cuba control possession. Terbukti dalam game ni, 70% possession dikuasai oleh Liverpool. Manakala Manchester United hanya kuasai 30% saja. Tapi possession bukanlah yang diinginkan oleh Manchester United, sebab Manchester United dalam game ni, mereka memang fokus gila untuk buat counter attack. Liverpool memang banyak pegang bola, tapi bila Manchester United sekali dapat bola, mereka akan pump terus atas. Mereka akan pump bola ke atas. Play-play macam Rashford, play-play macam Sancho. Sekalipun Anthony Elanga sekali, mereka ni sedang bersedia untuk serang ke atas. Dan dalam game ni awal-awal aku nampak Rashford ni agak tenggelam sikit lah, disebabkan aku rasa arahan Ten Hag lah. Waktu first half ni kita dapat nampak Rashford main sebagai striker tengah, dan dia ni disuruh untuk buat banyak fake run. Maksudnya dia ni banyak disuruh untuk buat larian-larian palsu lah yang memerangkap barisan pertahanan Liverpool. Dan macam patutlah yang jaga Rashford waktu first half adalah Virgil van Dijk. So bila Rashford buat fake run kan, Rashford buat larian-larian palsu kan, membuka ruang untuk Jadon Sancho, membuka ruang untuk Anthony Elanga. Memang mantap lah mat. So itulah disebabkan barisan pertahanan Liverpool selalu saja dibolosi waktu first half ni. Dan Liverpool waktu first half ni, mereka gagal untuk melakukan sebarang attempt. Muhammad Salah sampai Sirih, aku nak tengok Salah main kan, aku kena tengok full balik. Oh, Salah ni main lagi ke tak? Macam tu waktu first half lah. Sebab bagi aku dalam game ni, di bahagian Lisandro Martinez dan juga Tyrell Malacia, dua-dua player ni memang do a great job lah. Aku rasa Maguire memang lepas ni hang belilah popcorn ke apa, duduk kat tempat tu. Memang aku rasa tak dapat main apa ni mat. Tyrell Malacia pun aku rasa dia memang say goodbye lah dekat Luke Shaw kan. Performance cukup mantap lah daripada Tyrell Malacia kan. Dia berjaya jaga Muhammad Salah dengan cukup baik mat, walaupun Salah skor gol. Tapi sepanjang game memang Muhammad Salah nampak buntu gila nak melepasi Tyrell Malacia ni. Dan bila Tyrell Malacia terlepas, main pula Lisandro Martinez. Kawan ni kecil mat, tapi gangster mat. Rempuh lah siapa-siapa main kat dia. James Milner kena, Firmino kena, Salah pun kena. Aku rasa Diaz pun kena sekali. Gandingan Varane dan juga Lisandro Martinez memang cukup baik lah. Dan juga De Gea, pujian untuk dia jugalah kan, walaupun dia buat kesilapan dalam perlawanan lepas. Dalam perlawanan ni, dia cuba untuk menjadi modern goalkeeper, walaupun cara pemain dia adalah traditional goalkeeper. Kita dapat nampak pergerakan-pergerakan yang tak selalu dibuat oleh De Gea. Bila bola main dekat-dekat kotak penalti tu, selalunya De Gea tunggu. Tapi kali ni dia keluar mat, dia keluar, dia clear. Memang aku suka gila macam Alisson lah. Alisson pun macam apa tahu kan, setiap kali bola main kat kotak penalti memang dia akan clear. Kadang-kadang dekat lock pun dia dah start clear dah. So tamatlah separuh masa pertama dengan 1-0 Manchester United leading. Waktu second half, Manchester United keluarkan Anthony Elanga, masukkan Anthony Martial. Dan macam biasalah, kalau Anthony Martial masuk, Martial ni akan bermain sebagai striker tengah dan juga Rashford akan ditolak di bahagian kiri lah. Dan ternyata dalam game ni, Rashford memang kira ayam-ayamkan Arnold lah mat. Aku rasa macam teruk sangat defending Arnold mat. Mudah sangat nak lepas. Hang bayanglah defending one on one, kawan ni memang tak lepas gila. Bila Rashford berbanding waktu first half dia main dekat striker tengah, memang susah jugalah nak lepas Van Dijk tu. Tapi bila dia main dekat bahagian kiri, di bahagian Alexander Arnold, memang senang mat nak lepas. Sampailah kali dia berjaya skor gol juga, gol kedua. Walaupun tu bukan salah Arnold lah, tapi daripada bahagian Arnold juga. Dan baru saja second half berjalan beberapa minit, sampai minit ke-53, Rashford berjaya menjadikan gol. Walaupun tadi tu Joe Gomez cuba buat perangkap offside, tapi Rashford pun dia aware dengan perangkap offside tu, dan dia berjaya skor gol 2-0. Bila Manchester United leading 2-0 ni, kita start nampak lah Liverpool punya play, mereka dah start burn out, mereka dah start frustrated. Tapi macam biasalah, Liverpool ni mereka tak pernah putus asa. Macam apa tengok tu lawan Fulham tu, mereka buat comeback. So mereka nak buat comeback dekat Manchester United, aku rasa macam tak mustahil sebab masih awal lagi mat. Tapi barisan midfield Liverpool memang agak kurang sikit dalam game ni. Henderson, James Milner, Harvey Elliott lah yang aku rasa okey sikit. Kira jodoh Henderson dengan James Milner memang agak buntu dalam game ni. Dan Henderson banyak kali buat kesilapan mat yang membuatkan play-play Manchester United hampir skor gol. James Milner agak tenggelam lah. Kawan ni memang susah gila nak buat kerja mat. Nak kata midfield Liverpool ni buntu sampai Luis Diaz, sampai Salah, sampai Firmino ni biasalah sebab dia memang main false 9. Tapi Salah dengan dia sampai kena turun ke bawah untuk ambil bola. Disebabkan tak ada player yang boleh buat line breaking pass. Sebab kalau kita tengok selalu player Liverpool yang selalu buat line breaking pass, player macam Thiago lah. Dan juga player macam Arnold. Tapi Arnold dalam game ni walaupun dia cuba buat peranan tu, tapi dia tak boleh terlalu offensive sangat disebabkan Rashford dekat bahagian dia. Dan Virgil van Dijk dalam game ni kan, kalau hampa nak tahu, dia tak berjaya buat langsung successful tackle. Dia attempt 2 kali tackle, 2 kali tak jadi mat. Sekali dia tackle lepas, sekali dia tackle fall.
memang nampaklah penurunan performa daripada Liverpool dalam musim ni. Tapi macam biasa lah mat, Liverpool tak berputus asa untuk masuk ke kubu Manchester United. Tak kira lah di bahagian kanan, di bahagian kiri, daripada bahagian tengah sekalipun. Tapi Liverpool di bahagian Mohamed Salah ni memang agak susah lah. Tapi dia pun cuba masuk juga, sebab dekat situ lah bahagian paling kuat mereka. Luis Diaz pun cuba masuk dekat situ, tapi memang susah. Memang Robertson pun sampai buntu mat, sampai dikeluarkan, digantikan oleh Tsimikas. Tarek Malaysia dalam game ni memang mantap mat. Successful tackle dia 5 mat, yang paling banyak dia buat dalam game ni. Dan selepas beberapa percubaan, akhirnya Mohamed Salah berjaya menjadikan gol juga. Selamatlah juga FPL point aku, sebab aku menjangka Liverpool akan membantai Manchester United. So FPL aku mestilah aku letak Salah captain kan. Tapi tak apalah kan, tak dapat point tinggi pun tak apalah. Janji MU menang. Dan dekat-dekat ujung perlawanan, Manchester United telah masukkan Cristiano Ronaldo, masukkan Wan-Bissaka dan juga Donny van de Beek. Dan juga Fred juga. Kemasukan Fred ni mungkinlah nak menambahkan intensity di bahagian tengah. Disebabkan Liverpool dekat ujung-ujung perlawanan ni, mereka dah start menguasai perlawanan dan juga start dapat tempo game. Tapi dengan kemasukan Fred, bagi aku memang function lah. Dan aku nak puji jugalah Tony Martial mat. Tony Martial kalau aku rasa memang dalam game ni agak cukup padu mat. Bila dapat bola, successful dribble dia memang cukup mantap. Tenang bila pegang bola, tak kira lah siapa ada depan dia, Van Dijk ke, Fabinho ke, semua dia lepas mat. Dan Ronaldo aku rasa aku start nampak lah sebab apa Ten Hag tak mau letakkan dia sebagai first E. Disebabkan aku rasa Ronaldo ni dia masih lagi tak faham, ataupun bukan tak faham lah, dia masih kurang faham dengan taktik Ten Hag ni. Tapi okey lah mat, dia masuk dekat ujung-ujung hampir skor gol juga, tapi melangit lah bola tu. So menuju ke ujung perlawanan, akhirnya Manchester United menang 2-1. Dan pujian-pujian patutlah diberikan kepada player selepas mereka ni dimaki dalam beberapa tahun. Lama sangatlah kena maki mat. Musim lepas memang total kena maki lah. Musim ni 2 game awal memang kena maki teruk. Dan perlawanan ketiga ni memang kalau mereka menang, kita kena puji betul-betul lah mat. Dan kepada fan-fan Liverpool, hampa jangan koyak sangat lah. Lepas ni naik balik lah tim hampa tu. Lah ni disebabkan injured je. Dan kejatuhan Liverpool dan kekurangan prestasi Manchester City pada musim ni, aku agak risau sikit mat. Sebab kita dapat nampak Arsenal yang paling konsisten lah ni. Aku dapat nampak peluang yang sangat cerah untuk Arsenal. Mereka boleh grab peluang ni, ambil kesempatan daripada kejatuhan Liverpool dan juga masih kurang konsisten daripada Manchester City. Manchester City walaupun mereka seri dengan Newcastle United kan, tapi mereka ni masih lagi nak gel, mereka ni masih lagi nak adapt dengan Erling Haaland. Dan aku rasa tim yang memang dah siap adalah Arsenal lah. Dan Manchester United pun sejak menang dengan Liverpool ni boleh katakan padu jugalah. Game-game lepas ni mungkinlah mereka start confident balik. Dan aku harap bukan game ni jelas menang kan. Aku harap lepas-lepas ni menang jugalah kan. So itulah video kali ni. So fan-fan MU bolehlah keluar daripada gua kan. Selepas kita dah tak makan Maggi ya mat. Memang kita masak kat situ semua. Sebab kita memang dah duduk lama dah mat. Kita bagilah peluang dekat budak-budak baru ni nak masuk kan. Kalau dia bertanya selok-belok tu jangan lupa abang, okey? Dah lawak lah. Terus jangan sampai koyak, santai-santai sudah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.